وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا واستغفر قوة إلا بالله. اللهم واقسم أن تفهمنا به عن الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا واحلل عقدة من لساني قال الشيخ سبحانه وتعالى نفعنا sekian. Dan disebut di dalam hadis Abi Daud dengan isnad yang sahih daripada Abdullah anak Zaid anak Abdi Rabbih. Dan disebut di dalam hadis Abi Daud disebut tu dengan isnad yang sahih. Dengan menyebutkan sanad, sanad semua sahih. Daripada Abdullah anak Zaid, anak tu bin tu lah. Daripada Abdullah anak Zaid, Abdullah bin Zaid, Zaid tu anak siapa? Anak bagi Abdi Rabbi. Bahwasanya ia berkata, bahwasanya ia Abdul Rabbi, Zaid. Bukan. Bahwasanya ia Abdullah. Ia Abdullah berkata, tak kala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nakus supaya dipalukan dia kerana menghimpunkan manusia kepada sembahyang. Ini cerita asal-asal nak jadi azan. Tak kala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nakus, gendang. Nakus, paluan, artinya gendang, supaya dipalu kan dia akan nakus kerana menghimpunkan manusia, untuk menghimpunkan manusia kepada sembahyang. Jadi belum pada nak disuruhkan dengan azan, perkataan azan, jadi Nabi fikir nak buat macam mana, nak buat cara mana untuk nak memanggilkan dan nak menghimpunkan manusia datang sembahyang jemaah. Lalu tu nyata bagi Nabi, katanya nak sediakan, nak ambil satu nakus, gendang, gendang besar, supaya untuk palu, untuk jadikan tanda kata sampai waktu solat. Nabi ada perintah kepada sahabatnya, carikan sebuah nakus untuk nak palu, untuk menghimpunkan manusia kepada sembahyang. Maka aku lihat di dalam mimpi. Maka aku lihat di dalam mimpi, mana bermimpi, nampak di dalam mimpi, maka aku, Abdullah kata, maka aku lihat di dalam mimpi akan seorang lelaki.
Dia kata dia mimpi pada malam tu, selepas pada Nabi suruh sahabat carikan sebuah nakus, dia mimpi, dia tidur malam, dia mimpi, mimpi nampak seorang lelaki memegang ia seorang lelaki akan nakus. Dalam mimpi dia, dia nampak ada seorang lelaki pegang akan sebuah nakus, gendang pada tangannya. Pegang tu pada tangan. Maka kataku, "Hei Abdullah, engkau jual akan nakus ini." Jadi dia tidur malam, nampak jumpa satu orang lelaki yang sedang bawa nakus di tangan dia. Maka dia pun nak minta belilah akan nakus dia orang tu. Maka dia pun panggil, "Hei Abdullah." Jadi dia panggil kepada seorang lelaki dalam mimpi yang sedang pegang nakus di tangan dia. Maka kataku, "Hei Abdullah." Bukan kata yang memimpi tadi tu, yang bermimpi tadi tu Abdullah anak Zaid. Lepas tu dalam mimpi dia panggil kepada seorang lelaki itu, "Hei Abdullah," yakni hamba Allah. Bukan nama dia Abdullah. Macam kita ada seorang hamba Allah wakaf suatu perkara kepada masjid, kita panggil begitu kan. Ada seorang hamba Allah, tu Abdullah. Bukan kata orang lelaki itu nama Abdullah. Dia panggil hamba Allah. Abdullah, engkau jual akan nakus ini. Salah kata, "Wahai hamba Allah, kau nak jual tidak nakus tu, yang kau pegang tu." Begitulah. Jadi dia minta beli akan nakus daripada seorang lelaki tadi. Ini cerita dalam mimpi. Maka katanya, "Apa engkau hendak perbuat dengan dia?" Maka orang tu pun tanya, nak beli itu nak guna buat apa? Nak beli nakus nak guna buat apa? Maka kata seorang lelaki yang dia panggil hamba Allah sini. Katanya, "Apa engkau hendak buat dengan dia? Kau nak beli, kau nak buat apa dengan dia?" Maka kataku, jadi Abdullah tadi pun jawab. Sebab orang tu tanya nak beli, nak guna buat apa? "Aku seru dengan dia akan manusia kepada sembahyang." Dia jawab kata dia beli itu nak guna untuk panggil, serukan dengan dia dengan nakus akan manusia kepada sembahyang. Nak palu untuk panggil orang datang sembahyang Jumaat. Maka katanya, apabila seorang tu dah dengar jawapan kata beli untuk nak panggil orang datang sembahyang Jumaat, maka kata seorang lelaki dalam mimpi lagi, kata seorang lelaki, aku tunjuk akan dikau akan barang yang terlebih baik, ia daripada nakus ini. Maka katanya, jadi dia dah tahulah kata tujuan Abdullah saat itu nak beli nakus, nak guna untuk panggil orang datang sembahyang Jumaat. Maka dia pun kata, nak ke tidak, aku nak tunjuk bagi engkau. Aku tunjuk ni, adakah aku tunjuk bagi engkau azab istifham. Adakah suka ke tak suka, kalau aku nak tunjuk bagi engkau
barang yang terlebih baik, ini perkara yang terlebih baik daripada nakus, lebih baik pada guna untuk memanggilkan manusia kepada datang sembahyang. Jadi orang tu kata, begitu nak beli nakus untuk nak buat panggil orang datang sembahyang jemaah, nak ke tidak, suka ke tidak, kalau aku nak tunjuk bagi engkau akan suatu cara yang lebih baik daripada cara memalukan nakus untuk panggil manusia datang sembahyang. Orang tu tanya balik. Maka kata aku, Abdullah kata, Abdullah pun jawab. Maka kata aku, tunjuki ulimu akan daku. Kata, tunjuklah, bagi tahulah apa yang lebih baik daripada guna nakus. Maka katanya, kata lelaki tadi, engkau kata, ni. Maka orang lelaki tadi katanya, engkau kata begini. Apabila nak seru orang datang sembahyang Jumaat, kau kata begini. Kata macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hingga akhir kalimah azan yang kita dengar sekarang. Dia kata tak payah guna nakus lah. Guna yang ni lah lebih baik. Kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hingga akhir kalimah yang kita dengar sekarang. Kemudian maka undurlah daripadaku dengan tiada jauh. Maka berkata ia pula bagiku, dan engkau kata apabila berdiri akan sembahyang Allahu Akbar, Allahu Akbar hingga akhir kalimah qamat. Tengok orang tu ajar tambah pula. Dia katanya kemudian undur ia ke belakang. Undurlah orang lelaki tadi. Maka undurlah, yakni undur oleh seorang lelaki daripada aku tiada jauh. Undur tu tak jauh sangatlah. Selepas pada dia undur, kemudian berkata ia lelaki, seorang lelaki pula bagiku. Dia kata dan engkau kata apabila berdiri akan sembahyang. Nak qomat lah, nak bagi orang datang sembahyang, orang datang masjid, nak bagi dia bangun berdiri sembahyang. Kata Allahu Akbar hingga akhir kalimah qamat. Habis kata cerita Abdullah bin Zaid, mimpi dianya begitu. Maka tak kala berpagi aku, berpagi aku, maknanya masuk waktu pagi, esoklah. Selepas pada semalam dia mimpi, esok pagi, tu begitu. Maka tak kala berpagi aku datang kepada Nabi SAW. Esok pagi dia datang berjumpa dengan Nabi untuk nak cerita pasal mimpi dia yang tersebut. Datang kepada Nabi SAW, maka ku khabarkan dia akan dia. Maka ku Abdullah khabarkan dia akan Rasulullah, akan Nabi. Dia pun dengan barang yang ku lihat di dalam mimpi. Dia esok pagi dia pun pergi jumpa Rasulullah untuk nak bagi tahu, nak khabarkan akan Nabi dengan apa yang dia mimpi semalam tadi. Maka sabda Nabi apabila Abdullah tu cerita apa yang dia bermimpi semalam kepada Nabi, Nabi pun bersabda kata, innaha ru'ya haqqin insyaallahu kum ma'a Bilalin fa'alqi alaihi ma ra'aita fa innahu anda minka sautan. Innaha ru'ya haqqin
insyaallahu kum ma'a Bilalin fa'alki alaihi ma ra'aita fa innahu anda minka sautan. Artinya bahwasanya ia mimpi yang sebenarnya. Jadi Abdullah bin Zaid apabila dia cerita apa yang dia mimpi semalam kepada Nabi SAW, maka Nabi kata itu adalah mimpi yang sebenar. Bukan mimpi biasa, tidak. Mimpi itu adalah mimpi dengan perkara yang sebenar. Jika mengkehendaki Allah, Nabi pun tidak putusan kata betul, benar betul-betul. Kalau Tuhan nak jadi betul-betul lah. Berdirilah olehmu serta Bilal. Berdirilah olehmu serta Bilal. Maksudnya berdirilah olehmu serta Bilal, mana kau pergi cari Bilal. Kau pergi jumpa Bilal. Maksudnya begitu. Berdiri mana kau bangun berdiri sekarang dan engkau pergi kepada Bilal. Maksud begitu. Sebab sekarang Bilal tidak bersama dengan Nabi. Maka jadi Nabi suruh Abdullah pergi jumpa dengan Bilal. Itu mana berdiri olehmu serta Bilal. Mana kau bangun sekarang, kau pergi berjumpa dengan Bilal. Maka mendengarlah akan yang demikian. Maka jatuhkan olehmu atasnya. Jatuhkan, campakkan olehmu atasnya, atas Bilal, barang yang engkau lihat di dalam mimpimu itu. Maka engkau jatuh, maknanya baca bagi dengar. Maka jatuhkan, kau capakkan perkataan yang engkau mimpi tadi bagi Bilal. Maknanya ajar dia. Jadi maksudnya Nabi suruh Abdullah bin Zaid pergi jumpa dengan Bilal dan bagi tahu kepada Bilal perkataan yang diajarkan di dalam mimpi tadi, supaya Bilal tu guna untuk buat azan. Jadi Nabi tidak suruh Abdullah azan sendiri. Kalau kiranya sepatutnya Abdullah lah ambil tugasan azan kan. Sebab dia orang yang dapat mimpi. Dialah orang yang dapat mimpi. Tetapi Nabi kata, kau sekarang kau pergi jumpa dengan Bilal dan kau ajar kepada dia akan kalimah-kalimah azan yang engkau mimpi tadi. Begitu. Maka kerana kenapa Nabi suruh Abdullah tu pergi jumpa kepada Bilal dan ajarkan Bilal kalimah-kalimah azan yang tersebut kepada Bilal, kerana bahawasanya ia Bilal terlebih menyampai suaranya daripada engkau. Maka kerana bahawasanya Bilal, ia Bilal terlebih menyampai suaranya daripada kamu. Nabi katanya, kenapa nak suruh kau pergi bagi Bilal azan? Sebab suara Bilal tu terlebih nyata, lebih kuat daripada suara kau. Itu maksudnya begitu. Jadi suara Bilal tu nyata, nyaring, kuat. Lebih kuat daripada suara Abdullah. Sebab masa dulu tidak ada alat membesarkan suara. Jadi apabila nak azan tu, naklah orang yang suaranya yang bunyi yang jauh, yang kuat, nyata. Maka Bilal suaranya begitu. Dengan kerana itulah Nabi suruh Abdullah bin Zaid, orang yang mimpi itu, pergi ajar kepada Bilal kalimah-kalimah azan supaya Bilal tu azan. Kerana Bilal tu suara dia tu patutlah untuk nak melaun, untuk nak panggil kawan.
Hmm. Maka bersegera aku menjatuhkan dia atasnya. Jadi berpagi tadi katanya lepas pada mimpi tadi tu, selepas pada Abdullah mimpi, waktu itu masih malam lagi. Katanya berpagi itu bukan pagi cerah dah naik matahari, bukan. Maknanya masih gelap lagi lah. Maknanya apa dia? Belum masuk subuh lagi lah. Yang dia pergi jumpa Nabi, Nabi suruh dia pergi cari Bilal tu, maknanya belum masuk waktu subuh lagi. Ah, Maka kata Abdullah, maka bersegera aku menjatuhkan dia kan azab akan barang yang mimpi atasnya atas Bilal. Abdullah kata dia pun segeralah, cepat-cepatlah pergi jumpa dengan Bilal dan ajarkan Bilal dengan kelimah-kelimah azan yang dia mimpi. Maka banglah Bilal dengan dia. Bilal pun azan dengan kataan itu, dengan kalimah azan yang dia ajarkan akan dia oleh Abdullah tadi. Bilal pun azan dengan dia dengan barang ia mimpi. Maka mendengarlah akan demikian itu Umar bin Khattab Ibn al-Khattab. Jadi apabila Bilal tu azan, Sayyidina Umar yang ada kat rumahnya, dia dengarlah azan Bilal itu. Maka mendengarlah akan yang demikian itu azan bang Bilal oleh Umar Ibn al-Khattab. Padahal ia Umar tu di dalam rumahnya. Jadi apabila Sayyidina Umar tu dengar suara azan daripada Bilal, sedangkan dia pada waktu itu dia dalam rumahnya, maka keluar ia Umar bin Khattab daripada rumahnya. Maka keluar ia Umar bin Khattab daripada rumahnya. Menghelakan selindangnya. Maknanya membuangkan kain selimut. Dia sedang selimut. Maka apabila dia keluar, nak keluar pada rumah, dia buanglah kain selimut tu. Mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada rumah pergi cari Nabi. Mendapat pergi jumpa lah, pergi cari Nabi lah. Maka sembahnya Sayyidina Umar, ya Rasulullah. Dia pergi cari Nabi, dia cakap dengan Nabi, kata, demi Allah, ya Rasulullah, demi Tuhan yang menyuruh ia akan dikau dengan sebenar. Menyuruh tu mana mengutus. Demi Tuhan, demi dia sumpah. Sumpah demi Tuhan, tu baca demi, jangan baca dam. Demi Tuhan. Tuhan yang menyuruh ia Tuhan akan dikau dengan sebenar. Yang menyuruh, yang membangkit, yang mengutus akan dikau dengan sebenar. Hamba lihat di dalam mimpi seorang memimpi seumpama barang yang dilihatkan dia oleh Abdullah anak Zaid. Jadi Sayyidina Umar kata dia mimpi sama juga dengan benda yang dimimpi oleh Abdullah bin Zaid. Tetapi Sayyidina Umar dia tak terus beritahu kepada Nabi. Abdullah selepas pada dia mimpi, dia bangkit terus pergi cari Nabi, bagi tahu kepada Nabi. Sayyidina Umar tak pergi. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falillahil hamdu. Maknanya maka bagi Allah segala puji atas nikmat ini.
Maknanya dah betul dah tu. Dua orang mimpi dengan benda yang sama. Maka Nabi pun puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Kemudian ini maka adalah mimpi Abdullah bin Zaid. Ini seolah orang tanya. Seolah orang tanya apa-apa kita ni maklum bahawasanya apa-apa yang nak sabit dalam hukum Islam, dalam hukum syariat, dalam kerjaan agama itu tak dapat tidak wahyu oleh menurun wahyu oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Direct kepada Nabi. Tetapi cerita kita sani itu maknanya Nabi sebelah balik Nabi itu tidak ada apa-apa yang sebelah Nabi. Maknanya Nabi sendiri tidak dapat wahyu tentang kalimah azan. Padahal bahkan kalimah azan tu datang daripada mimpi oleh dua orang sahabat ialah Abdullah bin Zaid dan Sayyidina Umar. Jadi adakah dikira kata wahyu ke tidak? Padahalnya wahyu dia tak turun kepada orang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupa di sininya kalau kita tengok cerita yang tersebut tadi maknanya dua orang sahabat itu bermimpi dan bagi tahu kepada Nabi cara-cara nak azan. Jadi maknanya Nabi sendiri pun tak tahu nak kata juga. Maknanya Nabi pun tidak dapat wahyu. Hanya tahu cara nak azan tu daripada mimpi dua orang sahabat. Boleh jadi ke begitu? Kalau orang tanya. Maka di sinilah jawapannya. Maka ni jawab katanya maka adalah mimpi Abdullah bin Zaid dan mimpi Sayyidina Umar itu tiada menyabitkan hukum. Sebab dia tak kira sebab wahyu datang kepada Nabi itulah nak sabit hukum. Itu tak kira kata menyabitkan hukum, tidak menetapkan hukum. Hanya adalah yang menyabitkan hukum itu berserta dengan wahyu. Kita maklum nak sabit hukum suatu perkara, nak sabitkan, nak tetap suatu kerjaan di dalam agama mesti berserta datang dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau terdahulu wahyu. Artinya datang wahyu sebelum pada nak buatkan suatu perkara. Kerana ru'yah, kerana riwayat Abu Daud sabda Nabi bagi Sayyidina Umar tak kala ia mengajar akan mengkhabarkan mimpinya. Nabi katakan sabaqaka biha al-wahyu. Maknanya telah mendulu akan dikau dengan wahyu, maka jadilah hukum sabit dengan wahyu tiada dengan mimpi. Mimpi tidak menyabitkan wahyu. Mimpi orang biasa, adapun mimpi rasul-rasul menyabitkan hukum. Setengah daripada bagai mimpi, bagai wahyunya ialah Allah Ta'ala wahyu dengan secara bagi mimpi kepada rasul-rasul. Tetapi mimpi orang biasa, lain daripada Nabi dan Rasul, maka itu bukan wahyu. Itu bukan wahyu. Maka daripada zahir cerita kita tadi itu bukan sabit hukum, sabit kerjaan agama dengan mimpi orang yang bukan Nabi Rasul. Tidak. Mana dalil bahkan apa-apa nak sabit tu dengan wahyu. Maka sini menunjuk katanya kalimah azan yang disuruh azan dengan kalimah-kalimah itu sabit dengan wahyu, bukan sabit dengan mimpi sahabat. Sebab
mengikut riwayat Abu Daud radhiyallahu anhu, pada ceritanya Nabi kata kepada Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar bagi tahu kepada Nabi akan mimpinya, Nabi katanya sabaqaka bihal wahyu, telah mendulu akan dikau dengan wahyu. Jadi apabila Sayyidina Umar datang kepada Nabi, dia khabar kepada Nabi kata dia mimpi sama dengan yang Abdullah yang Bilal azan tadi, maka Nabi jawab katanya, dah datang wahyu belum pada kau mimpi lagi. Tapi Nabi tak sempat nak bagi tahu kepada sahabat. Jadi wahyu datang. Selepas pada wahyu datang, dua orang sahabat tadi tu mimpi. Jadi maknanya azan ini sabit dengan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan sahabat. Bukan dengan mimpi sahabat. Gitu maknanya wahyu dah turun. Selepas pada wahyu turun tu dimimpikan itu dua orang sahabat tu berlaku mimpi. Jadi maknanya sabit dengan wahyu, bukan sabit dengan mimpi orang sahabat. Gitu ya. Dan keluar dengan kata yang diketahui dengan dia, dan keluar dengan kata yang diketahui dengan dia waktu sembahyang, terkadang dituntut bang bukan kerana mengetahui waktu. Apa dia ni? Cuba kita tengok awal-awal bab kita sana, pada makna ta'rif bagi azan. Cuba kita kembali tengok sana. Babul azan wal iqamah. Kita balik tengok situ. Baris 3-4 baris yang ketiga yang keempat bawah pada babul azan. Baris yang ketiga dan baris yang keempat bawah pada babul azan wal iqamah ya. Dia kata dan pada syarak, azan pada makna syarak iaitu zikrum maksusun yu'lamu bihi waktu salatil mafruḍah. Artinya zikir yang tertentu lagi diketahui dengan dia waktu sembahyang fardu. Tentang kata lagi diketahui dengan dia waktu sembahyang fardu, pada baris yang keempat tu, diketahui dengan dia waktu sembahyang fardu. Itu ya. Jadi tujuan azannya, kita faham daripada ta'rif azan dulu, katanya tujuan azannya untuk nak tahu kata waktu sembahyang dah masuk ke belum. Diketahui dengan dia waktu sembahyang fardu. Itu tujuan azan. Azan tujuannya untuk nak tahu waktu sembahyang fardu. Maka kita kembali di sini, kembali pada muka surat 143 kita ni. Dia kata maka dan keluar dengan kata yang diketahui dengan dia waktu sembahyang. Yang tadi lah. Dan keluar dengan kata yang diketahui dengan dia waktu sembahyang. Yang diketahui dengan dia waktu sembahyang tu yang ada dalam ta'rif azan pada syarak. Jaga begitu. Diketahui dengan dia waktu sembahyang yang ada di dalam ta'rif bagi azan. Sebab dalam ta'rif azan
Dulunya dia kata azan tu ialah untuk nak ditahui dengan dia waktu salat fardu, waktu sembahyang fardu. Ah, Maka dia kata keluar dengan itu terkadang dituntut bang. Bang ya, bukan yang. Terkadang dituntut disuruh kita azan juga. Dituntut bang, dituntut azan. Maknanya disuruh kita azan juga. Bukan kerana mengetahui waktu sembahyang. Ada juga dalam syarak kita, dalam Islam kita, disuruh kita azan tetapi bukan bertujuan untuk mengetahuikan waktu solat. Maknanya azan tujuan lain daripada mengetahui waktu solat pun ada juga. Bukan saja-saja, bukan semata-mata azan tu digunakan untuk nak bagi tahu dengan masuk waktu sembahyang saja, tidak. Bahkan ada juga azan itu digunakan pada pekerjaan, pada alasan yang lain. Lain daripada apa dia? Lain daripada nak bagi tahu kepada orang kata waktu sembahyang tu dah masuk. Mana dia azan digunakan kepada yang lain? Seperti seperti dibangkan pada telinga orang yang banyak percintaan. Seperti bang pada telinga orang yang banyak percintaan. Kerana menghilangkan bagi percintaannya. Apa dia percintaan tu? Tengok. Dia kata seperti barang yang diriwayatkan hadis Dailami daripada Sayyidina Ali dan diriwayat pula sekat. Seperti dibangkan pada telinga orang yang banyak percintaan. Maknanya banyak duka cita. Nampak dia banyak duka cita, banyak pusing, banyak susah hati mendengar duduk dia. Maka ditutupkan bang, kita azan di tepi telinga dia. Kerana menghilangkan percintaannya, mana supaya menghilangkan dukaan dia. Seperti barang yang diriwayat hadis Ad-Dailami daripada Sayyidina Ali. Ada juga dia azan, dia suruh azan, kita tengok seorang tu mendengar duka cita dia, susah hatinya, nak bagi lega hati dia, kita azan pada telinga. Telinga kanan. Satu. Dan diriwayat pula barang siapa jahat perangai. Dan diriwayat pula barang siapa jahat perangai, barang siapa tu daripada manusia atau binatang. Apabila nampak jadi jahat perangai, lebih-lebih lagi waktu dia naik marah, jadi mengamuk, gitu ya. Maka hendaklah dibangkan ia seorang pada telinganya. Lembu, jadi mengamuk, jadi melompat-lompat, nak tanduk orang ke masalah, atau gajah, masalah. Gajah apa dia? Kalau petani panggil turumia. Dia mengamuk. Maka azan lah.
Azan, kalau tak boleh masuk dekat, azan jauh-jauh. Sebab pada masa dia mengamuk, dia jadi jahat perangai itu, syaitan dah membawakan dia. Syaitan, dia apabila dengar suara azan, dia lari. Dia tak duduk, dia lari sebab dia kalau dengar suara azan, dia akan jadi saksi. Bukan dia takut kepada suara azan. Syaitan bukan dia takut kepada suara azan. Bukan. Bahkan dia apabila kalau dia dengar suara azan, dia sesuatu perkara apabila dengar suara azan, benda itu jadi saksi. Binatang dengar seorang azan, binatang jadi saksi. Pokok dengar seorang azan, pokok jadi saksi. Syaitan pun kalau dia dengar suara azan, dia akan jadi saksi di akhirat nanti. Dia tak naklah jadi saksi dengan benda yang baik. Sebab syaitan bertujuan dianya nak tarik orang masuk neraka. Tak nak jadi saksi bagi orang masuk syurga lah. Maka ketika tu dia akan lari supaya tak dengar suara azan. Dan sunat dibang pula pada telinga orang yang dimasuk oleh syaitan. Masuk jin, gangguan jin. Dan sunat dibangkan pula pada telinga orang yang dimasuk oleh syaitan. Maklum, masuk jin. Dan pada telinga orang yang sangat marah. Maklum ya. Dan tak kala kebakaran. Apabila ada kebakaran, kita disuruh kita azan juga. Dan tak kala berdempak tentera peperangan. Ini apabila pasukan suatu ketika berdempak tentera peperangan dengan seteru. Dia berakak pergi kepada satu tempat, tiba-tibanya nampak seteru di depan. Azan. Azan. Disuruh azan. Dan bang dan iqamat di belakang orang yang musafir. Ini pun sunat juga. Dan bang dan qamat di belakang orang yang musafir. Apabila nak musafir itu, apa dia? Dan bang dan qamat di belakang orang yang musafir. Jadi sunat azan juga ketika nak musafir itu. Ketika orang mulai berakak, nak mulai berakak pergi ke mana-mana tu, azan lah, qamat lah. Jadi bukan orang musafir azan. Bukan orang musafir itu sendiri azan, orang lain. Orang lain daripada orang musafir itulah dia sunat bagi mereka azan dan qamat. Dan apabila sangat keras kejahatan jin, sangat itulah keras. Apabila gangguan jin sangat keras, maka disunatkan azan juga. Kerana bang itu menolakkan ia akan kejahatannya. Kerana bang azan itu menolak melepas ia azan akan kejahatannya, kejahatan jin. Kerana syaitan, jin tu syaitan lah. Syaitan tu jin lah. Kerana syaitan apabila mendengar bang, syaitan ni apabila dia dengar bang tu, dengar azan, berpalinglah ia lari. Syaitan lari. Dia lari bukan dia takut seperti kata tadi. Sebab dia tak nak jadi saksi dengan kebajikan manusia.
Hmm. Bermula bang dan qomat itu dituntut ia pada syarak dengan ijma'. Ah, bermula bang dan qomat itu dituntut ia, dituntut dia maknanya disuruh, dituntut ia bang dan qomat pada syarak. Jadi bang dan qomat, azan dan iqamat itu disuruh oleh syarak dengan bang dan qomat. Dengan ijma' ulama. Maknanya ijma' ulama pada kita ni disuruh kita azan dan qomat. Tetapi wajibkah sunat? Tapi kalau pasal katanya syarak atau Allah Taala mesunat apa menyuruhkan tidak kita azan dan qomat, jawab katanya kita ditutupkan azan, disuruh kita azan dan qomat. Itu ijma' ulama. Dan hanya tentang kata ditutup, disuruh tu tidak ada khilaf. Bahkan ijma'. Bukan tidak sama sekali kata azan dan qomat tu perkara yang tak disuruh pada syarak. Bukan. Bahkan ijma' ulama bahawasanya azan dan qomat itu adalah perkara yang disuruh oleh syarak dengan dia. Ditutup buat. Ditutup buat. Pada syarak dengan ijma'. Situ di ijma' tidak ada khilaf dan hanya bersalahan khilaf-khilaf. Hanya bersalahan adakah sunat atau fardu kifayah. Suruh sunat ke suruh fardu kifayah? Di situ ada khilaf. Dia sebab kita maklum kan, wajib perkara yang dituntut pada syarak, sunat pun perkara yang dituntut pada syarak. Lepas tu wajib itu ada dua, wajib aini, wajib kifayah. Sunat pun ada dua, sunat aini, sunat kifayah. Jadi wajib dan sunat tempat kongsinya, tempat samanya dituntut oleh syarak. Maka tempat khilafnya di mana, adakah sunat atau fardu kifayah. Jadi tentang katanya kalau tanya, kita ni disuruh azan ke tidak pada syarak? Jawabnya memang ijma'. Ditutup suruh sunat ke suruh fardu kifayah? Situ khilaf. Ya. Maka yang asahnya kedua-duanya itu sunat kifayah. Maka kaul yang asah kedua-duanya bang dan qomat. Kedua-duanya bang dan qomat sunat kifayah. Bukan fardu kifayah, sunat kifayah. Bukan kata sunat bagi tiap-tiap seorang. Kalau begitu tidak, ramai nak azan pula. Dalam seramai-ramai itu ada seorang azan cukup. Maknanya bukan katanya sunat aini. Kalau sunat aini, maknanya sunat aini maknanya semua orang nak kena azan. Nak kena qomat. Bukan. Kalau ramai itu cukup dengan azan oleh mana-mana seorang. Tapi kata sunat kifayah tu pada hak jamaah. Kalau orang ramai, dua ke atas. Dan sunat aini jika ia munfarid. Dia seorang. Seperti memberi salam sama. Sunat kifayah kalau ramai, sunat aini kalau seorang. Jadi salam tu sama juga dengan salam. Kalau kita datang beramai-ramai,
maka sunat bagi ada mana-mana seorang daripada jemaah tu memberi salam. Siapa pun boleh. Tetapi kalau kita datang seorang, sunat aini di atas kita. Maka azan pun begitu. Kalau kita duduk ramai-ramai dalam kampung masalan, ataunya pada suatu tempat masalan, sunat di atas jalan kifayah. Ada seorang melakukan, dah lepas tututan. Tak mesti buat setiap orang. Tetapi kalau contohnya kita duduk di suatu tempat, tidak ada orang lain bersama dengan kita, nak solat, sunat azan. Sunat apa tu? Sunat aini. Begitu ya. Dan memadalah bang dan qomat sekira-kira mendengar orang yang di negeri itu. Jika menyaja mendengar kedengaran. Kita akhir di situ dulu. Dan memadalah bang dan qomat. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana bi nurikal karim. واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما فصلناه وما سمعناه فردد علينا وافتح جيدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Jadi soal sani dia misal saja, seperti katanya disunatkan azan pada lain daripada sembahyang tu, seperti tadi itu misal. Tak menafi kata azan di telinga baby ketika awal lahir saat itu memang disunatkan juga. Tetapi sini tu bukan kesemua dia sebut. Ini sebagai misal saja yang dia sebut. Tak menafi kata itu sunat. Itu disebut di dalam bab akikah lagi akan datang. Itu ya. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba.